Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arif Arsyad bin Husairi berkodkan KID 2208041449 daripada kelas 1. Okey, pada video kali ini saya akan menerangkan ataupun saya akan kongsikan kedudukan mahar pada hari ini. Jadi sebelum itu, seperti yang anda semua tahu, mahar ini bermaksud mas kahwin, yang di mana suatu pemberian wajib yang diberikan oleh suami kepada isteri, sama ada dalam bentuk wang ataupun sesuatu yang bernilai selepas akad nikah. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا, yang bermaksud, dan berikanlah kepada perempuan-perempuan itu mas kahwin mereka sebagai pemberian yang wajib. Kemudian jika mereka dengan suka hatinya memberikan kepada kamu sebahagian dari mas kahwinnya, maka makanlah, iaitu gunakanlah pemberian, iaitu yang halal itu sebagai nikmat yang lazat, lagi baik kesudahannya. Surah An-Nisa ayat 4. Ibnu Katsir berkata, menurut Ibnu Abbas, perkataan ad-dihlah membawa maksud mahar. Ibnu Zaid pula menjelaskan ianya bermaksud sesuatu yang wajib diberikan kepada isteri disebabkan akad nikah. Seseorang lelaki yang menyerahkan mahar kepada wanita sebagai hadiah dan pemberian ke atasnya dengan penuh kerelaan hati. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Sa'id bin Sa'ad radhiyallahu anhu katanya, Atatit Nabiyya sallallahu alaihi wasallam amra'atun faqalat innaha qad wahabat nafsaha lillahi wa li rasulihi sallallahu alaihi wasallam faqala ma li fin nisa'i min hajah faqala rajulun zawijniha qala a'tiha thawban qala la ajidu qala a'tiha walau khataman min hadid. Maksudnya, seseorang perempuan menyerahkan dirinya untuk dikahwini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku tidak berhajat kepada perempuan." Lalu seseorang lelaki berkata, "Kahwinlah aku dengan perempuan itu." Sabda baginda, "Engkau berikanlah perempuan itu sehelai pakaian." Dia menjawab, "Aku tidak memilikinya." Lalu baginda bersabda lagi, "Engkau berikanlah dia walaupun sebentuk cincin besi." Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Imam Nawawi dalam menjelaskan hadis ini menyebut, hadis ini menunjukkan bahawa mahar itu boleh sedikit, ini bernilai rendah, dan boleh juga banyak, ini bernilai tinggi, apabila kedua pasangan saling redha, kerana cincin dari besi menunjukkan nilai mahar yang murah. Inilah pendapat dalam mazhab Syafi'i dan juga pendapat jumhur ulama dari kalangan salaf dan khalaf. Mas kahwin juga menunjukkan sebagai lambang kesungguhan. Pernikahan bukanlah sesuatu yang dapat dipermainkan kaum lelaki dengan begitu saja. Dengan mengatakan kepada seseorang wanita, "Saya nikahi engkau," sehingga menjadikannya terikat. Kemudian tidak lama selepas itu, si wanita dilepaskan begitu saja dan dia mencari lagi wanita lain untuk diperlakukan sama dengan yang pertama, dan seterusnya. Pemberian harta ini menunjukkan bahawa lelaki bersungguh-sungguh dalam mendekati wanita, bersungguh-sungguh dalam membina hubungan dengannya. Apabila dalam hubungan yang tahapnya masih di dalam hubungan perkahwinan pun manusia mahu memberikan cenderamata, perlindungan dan hadiah sebagai tanda kesungguhan, maka dalam jalinan kehidupan kekeluargaan tentu lebih utama memberikannya. Kerana itu Islam mewajibkan kepada lelaki membayar separuh mahar jika dia menikah dengan seseorang wanita, tetapi kemudian menceraikannya sebelum melakukan hubungan suami isteri. Hal ini sebagai penghormatan terhadap perjanjian yang berat dan perhubungan yang suci. Juga sebagai petanda bahawa persetubuhan bukanlah tujuan paling utama. Kerana dalam kes ini belum terjadi hubungan persetubuhan. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح, yang bermaksud, dan jika kamu ceraikan mereka sebelum kamu sentuh, yakni bercampur dengan mereka, padahal kamu sudah menetapkan kadar mas kahwin untuk mereka, maka mereka berhak mendapat separuh daripada mas kahwin yang telah kamu tetapkan itu. Kecuali jika mereka memaafkannya, yakni tidak menuntutnya, atau pihak yang memegang ikatan nikah itu memaafkannya, yakni memberikan mas kahwin itu dengan sepenuhnya. Surah Al-Baqarah ayat 237. Hikmah disyariatkan mas kahwin juga kerana bahawa Islam meletakkan tanggungjawab keluarga di tangan lelaki, iaitu suami. Kerana kemampuan fitrahnya dalam mengendalikan emosi, iaitu perasaan, lebih besar dibandingkan kaum wanita. Dia, iaitu lelaki, lebih mampu mengatur kehidupan bersama ini. Oleh kerana itu, wajarlah jika lelaki membayar kerana ia memperoleh hak seperti itu. Dan di sisi lain, ia akan lebih bertanggungjawab serta tidak semudah-mudahnya menghancurkan rumah tangga hanya kerana perkara remeh-temeh. Dialah yang mendanai pembangunan keluarga atau rumah tangga itu. Maka apabila bangunan itu runtuh, tentu akan menimpa dirinya. Jadi dengan itu, kita terus pergi kepada kadar mahar pada hari ini. Kadar mas kahwin di Malaysia mengikut negeri 2023. Islam tidak menetapkan sebarang nilai untuk mas kahwin. Ianya bergantung kepada persetujuan kedua belah pihak pengantin. Namun, untuk mengelakkan sebarang masalah, Majlis Agama Islam Negeri telah meletakkan nilai mas kahwin pada kadar yang tertentu. Bagi nilai mas kahwin pada kadar yang tertentu yang telah ditetapkan oleh Majlis Agama Islam Negeri telah dibagikan kepada dua kategori. Yang pertama adalah bujang ataupun anak dara. Yang kedua pula adalah janda ataupun ibu tunggal. Berikut adalah kadar mas kahwin yang telah ditetapkan mengikut setiap negeri untuk tahun 2023. Jom kita saksikan bersama-sama. चले बता दे कैसे मैं जीऊंगा तेरे बिना हो हम नवा मेरे तू है तो मेरी सांसें चले बता दे कैसे मैं जीऊंगा तेरे बिना राज चले बता दे कैसे मैं जीऊंगा तेरे बिना हो हम नवा मेरे तू है तो मेरी सांसें चले बता दे कैसे मैं जीऊंगा तेरे बिना राज चले बता दे कैसे मैं जीऊंगा तेरे बिना हो हम नवा मेरे तू है तो मेरी सांसें चले बता दे कैसे मैं जीऊंगा तेरे बिना राज
Jadi itulah kadar mahar bagi setiap negeri di dalam Malaysia. Seterusnya kita pergi kepada hikmah ditetapkan mas kahwin dalam perkahwinan. Yang pertama adalah sebagai pemberian hadiah, iaitu pemberian hadiah daripada suami kepada isteri. Yang kedua adalah tanggungjawab ke atas lelaki. Mas kahwin merupakan pembayaran yang bersifat simbolik ke atas perkahwinan yang dijalankan. Ia merupakan tanggungjawab ke atas lelaki yang perlu disempurnakan ke atas perempuan yang ingin dijadikan isterinya. Yang ketiga pula adalah simbol persetujuan dan kerelaan. Ia merupakan simbolik kepada hadiah yang diberikan ke atas isteri. Isteri dan suami perlu bersetuju ke atas nilai yang ingin diberikan. Oleh itu, ia merupakan simbolik kepada persetujuan bersama sebelum menghadapi alam rumah tangga dan mengambil pelbagai lagi keputusan bersama. Yang keempat pula adalah menandakan lelaki itu serius. Jika seseorang lelaki itu serius untuk menjadikan si perempuan itu sebagai isteri, maka dia akan berusaha sedaya upaya untuk menunaikan nilai mas kahwin yang diminta. Seperti yang anda tahu juga, mahar ini terbahagi kepada dua. Yang pertama adalah mahar misil, iaitu mengikut kadar adik-beradik perempuan. Yang kedua pula adalah mahar musamma. Mahar musamma ini adalah mengikut persetujuan kedua-dua pihak. Jadi antara faktor-faktor yang menentukan mahar ialah yang pertama adalah umur, yang kedua adalah kecerdikan, yang ketiga kecantikan, yang keempat kedudukan, yang kelima agama dan ketakwaan, yang keenam harga diri, yang ketujuh ilmu, dan yang ke-8 adalah status. Hukum mahar adalah wajib. Jadi jelaslah bahawa penetapan mas kahwin mempunyai pelbagai hikmah yang tersendiri. Antaranya termasuklah bagi menzahirkan kemuliaan kaum wanita dan sebagai lambang kesucian dan ketinggian wanita dalam Islam. Begitu juga ia sebagai tanda kesungguhan lelaki dalam membina hubungan dengan seseorang wanita. Saya berpendapat mas kahwin akan membawa perasaan redha oleh banyak pihak termasuklah isteri dan keluarga masing-masing. Ini melambangkan perbezaan yang ketara antara akad nikah Islam dengan yang lain. Semoga pencerahan yang dinyatakan ini menambahkan lagi ikatan kasih sayang, mawaddah dan rahmah antara pasangan suami isteri yang menatijahkan baiti jannati. Sekian itu daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.